Bahkan dia akan masuk ke syurga melalui pintu babul ghaidhi minal babul sorry Pernah tak kita melalui hari di mana ada orang di belakang kita yang bercakap buruk pasal kita, ataupun kita tak puas hati dengan orang lain? Tak puas hati dengan pasangan kita, ataupun dengan kawan-kawan, ataupun dengan adik-beradik, dengan ahli keluarga. Apa situasi yang saya sebutkan sebentar tadi berkait dengan hadis yang saya akan sampaikan, iaitu hadis ke-16 daripada hadis 40 Imam Nawawi yang berbunyi, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awsini." Qala, "La taghdab." Faraddada miraran. Qala, "La taghdab." Artinya, sampaikan wasiat kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah kamu marah." Lantas, dia mengulang pertanyaannya berulang kali. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kamu marah." Riwayat Al-Bukhari. Jadi apa yang kita boleh faham daripada hadis yang saya bacakan sebentar tadi adalah seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah meminta nasihat daripada Rasulullah. "Wasiatkan kepadaku." Maka Rasulullah menjawab berulang kali, "Janganlah kamu marah, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah." Jadi di sini kita dapat faham bahawa sifat amarah ini adalah sifat yang kita perlu jauhi, di mana seseorang yang tidak dapat menahan dirinya daripada sifat marah tidak dapat mengambil ataupun membuat keputusan yang tepat kerana fikirannya pada ketika itu tidak dapat berfikir dengan waras dan rasional. Maka tindakan yang diambil hanyalah berlandaskan kepada hawa nafsu dan emosi semata-mata. Hadis ini juga menegaskan bahawa sifat marah tidak mampu menyelesaikan masalah dan tidak mampu memudahkan urusan. Bahkan, ia semakin merumitkan dan memusnahkan sesuatu urusan. Maka dengan itu dalam agama kita diajarkan untuk melakukan tindakan ataupun cara-cara yang tertentu ketika mana kita dalam keadaan yang marah. Antaranya adalah mengucapkan isti'adzah, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, berwuduk, beristighfar dan juga menukar kedudukan kita sewaktu kita tengah marah. Misalnya contoh kalau saya tengah berdiri, maka saya tukar posisi saya kepada duduk. Jadi sifat marah ini sebenarnya datang daripada syaitan. Orang yang gagal untuk menahan kemarahannya akan lebih cenderung untuk melakukan sesuatu tindakan yang di luar kawalan, bahkan boleh juga membawa kepada dosa. Jadi orang yang boleh menahan kemarahannya, ganjarannya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Bahkan dia akan masuk ke syurga melalui pintu babul kadhibina minal ghaidhi, iaitu pintu orang yang dapat menahan dirinya daripada kemarahan. Agama kita mengajarkan kepada kita bahawa marah ini biarlah marah yang bertempat. Misalnya ketika mana agama kita dihina ataupun dipelecehkan oleh orang lain, maka di situ kita dibenarkan untuk marah. Dan kita juga tidak digalakkan. Jangan buat keputusan secara melulu, jangan menghakimi orang lain dan elakkan diri daripada membuat tindakan yang kita akan menyesal selepas itu. Orang yang tenang adalah orang yang mampu berhadapan dengan pelbagai kerenah manusia. Orang yang tak melenting, orang yang dia tenang je walaupun dirinya dihina ataupun diperlekehkan orang lain. Maka ketika mana orang tu bersabar dengan situasi tersebut, dia akan diangkat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala dan diberikan ganjaran syurga, insyaAllah. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.